Pada episod lalu, kita memperkenalkan Majlis Kesejahteraan Masyarakat ringkasnya MKM, sebuah badan bukan kerajaan atau NGO yang bernaung di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebagai sebuah badan kebajikan, MKM memberikan khidmat bantuan dalam pelbagai segi kepada mereka yang tidak berkemampuan atau kurang berupaya dalam melayari kehidupan seperti insan-insan biasa. Inilah sedikit sebanyak sinopsis episod yang lalu. Dalam episod kali ini, kita selanjutnya mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan MKM dalam menghulurkan bantuan kepada sasaran-sasarannya di merata tempat di negara ini. Antara mereka yang kurang berkemampuan dari segi keuangan ialah seorang hamba Allah yang hidup terpencil dari masyarakat. Dapatlah dikatakan hidupnya sebatang kara, tidak didampingi oleh keluarga maupun sahabat handai. Sebenarnya dia mempunyai keluarga, iaitu kakak dan abangnya. Namun dia lebih suka hidup bersendirian. Itulah serba sedikit huraian ringkas hamba Allah yang bernama Awang Butit bin Murah, iaitu mantan seorang kaki tangan pejabat ukur. Inilah wajahnya, raut muka yang telah menyaksikan lalu lalang pertukaran hari, bulan dan tahun. Waktu yang dititinya telah jauh berlalu, sejauh 65 tahun. Begitulah juga usia yang dijangkaunya hingga kini. Dari sinaran bobola matanya yang tidak setajam dahulu, seolah-olah bermacam-macam rahsia yang tersimpan dalam kepalanya. Yang pasti, ada kenangan-kenangan yang manis dan di sebalik itu terdapat juga kenangan pahit. Itulah asam garam kehidupannya hinggakan ia menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Deria pendengarannya mula berkurangan, kepitahan dan keupayaan berkomunikasi kian menurun. Faktor usia yang kian memamah raganya jelas menyebabkan Awang Butit sebegini keadaannya. Tambahan pula beliau pernah mengalami kemalangan jalan raya beberapa tahun yang lalu. Selain dari itu, beliau pernah menjalani pembedahan di kepala sebanyak 3 kali kerana mengalami darah beku. Awang Butit tidak pernah berkahwin. Dia adalah anak yang bungsu dari 7 bersaudara. Saudaranya yang terdekat pernah memujuk beliau untuk tinggal bersama mereka. Namun beliau lebih merasa senang hidup sendiri daripada bergantung kepada orang lain. Menurut Awang Butit, dia dapat merasa nikmat kehidupan di lingkungan hijau walaupun tidak dikelilingi dengan harta benda. Keamanan dan ketenteraman jiwa merupakan satu-satu kekayaannya meskipun ia tidak jalak-jalak di depan mata. Amat berbeza dengan kekayaan harta benda yang diburu kebanyakan orang pada ketika ini. Bolehlah dikatakan Awang Butit hidup harmoni dengan alam. Dalam lingkungannya yang agak luas, terdapat bermacam-macam pohon buah-buahan, durian, rambutan dan nangka. Apabila tiba musim buah-buahan, hasil dari kebunnya akan menampung baik ekonominya. Pencinta buah-buahan tempatan akan datang berduyun-duyun membeli hasil kebunnya hinggakan ada yang datang untuk menempah lebih awal lagi sebelum buah-buahan cukup waktu untuk dipetik. Namun begitu, Awang Butit berhati luhur
tidak semua hasil kebunnya dijual kepada orang ramai. Beliau juga sangkut kepada sanak saudaranya, sebahagian hasil buah-buahannya tersedia untuk mereka. Hutan yang dekat dengan rumahnya juga merupakan medan untuknya berburu. Di sinilah beliau berburu dengan menjerat pelanduk. Hasil buruannya itu dijual kepada penduduk setempat sebagai menambah sumber keuangannya. Kita teringat pepatah Melayu yang dapat menggambarkan sikap Awang Butet terhadap alam lingkungan. Kalau tidak ada laut, hampalah perut. Bila tak ada hutan, binasalah badan. Oleh kerana itu, beliau sentiasa menjaga halaman rumahnya dalam keadaan bersih dan rapi. Beliau percaya alam lingkungannya adalah juga merupakan sumber rezekinya. Lahan dekat rumahnya terdapat ternakan kerbau. Haiwan ini bukannya kepunyaan beliau. Beliau diberi amanah oleh kakaknya untuk memelihara kerbau-kerbau. Bagi Awang Butet, amanah itu merupakan satu rahmat kerana tidaklah payah baginya untuk memotong rumput atau mengupah pemotong rumput untuk merapikannya. Kerbau-kerbau itu dengan senang hati memberikan perkhidmatan percuma, jelas Awang Butet sambil bergurau dalam logat kedayanya yang tetap menebal. Di halaman rumahnya ini terdapat sebuah kolam air yang tak pernah kering. Rupa-rupanya di sinilah kamar mandi Awang Butet. Sungguh bersifat kealaman. Tidak berdinding, tidak beratap, tidak pula berlantai. Menurut Awang Butet, air di dalam kolam ini mempunyai keistimewaan kerana akar-akar kayu yang menjalar bertindak sebagai penawar sekurang-kurangnya bagi dirinya. Jika dipandang dari sudut perubatan tradisional, besar kemungkinan kolam ini boleh jadi sumber air alam, apa yang dikenali sebagai spring water atau spa. Bagaimanapun, Awang Butet akan mengucapkan selamat berpisah kepada kolam ini kerana beliau telah disediakan kamar mandi dengan air paipnya sekali. Kita berharap Awang Butet tidak akan melupakan kolam ini, janganlah seperti kacang lupakan kulitnya. Satu-satunya penghibur beliau di kala kesunyian, terutama di waktu malam, ialah sebuah radio transistor kecil. Bayangkan hidup seorang diri di dalam sebuah rumah terpencil yang terletak di penghujung jalan kecil Kampung Lugu. Sebelum menikmati bekalan elektrik, rumahnya hanya diterangi dengan cahaya yang berkelip-kelip dari sumbu lampu minyak tanah. Di sinilah beliau mendampingi radio kesayangannya, penghubung satu hala dengan dunia luar di waktu malam. Rumah ala kadar yang dibina pada tahun 1970-an itu berkonsepkan seringkas-ringkas konsep. Ada tiang, ada lantai, ada dinding dan atap dalam keadaan serba adanya. Keadaan hidup Awang Butet menarik media tempatan yang menceritakan tentang susah payah yang ditempuh sebagai seorang warga emas yang hidup keseorangan. Pendedahan media sekurang-kurangnya membantu lagi usaha-usaha yang dijalankan oleh kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan berkenaan. Badan-badan bukan kerajaan tidak ketinggalan untuk memberikan perhatian kepada beliau. Tindakan mereka jelas membuktikan bahawa masyarakat Brunei akan turun ke gelanggang apabila saja panggilan diterima
tidak mengira di mana medan itu terletak, dengan kerelaan, keikhlasan dan kesungguhan demi perimanusiaan. Kita ingatkan untaian ungkapan ini. Adat hidup setanah air, tulus ikhlas batin dan lahir. Terhadap berkorban tiada mungkin, berbuat kebajikan tiada berakhir. Adat hidup orang berjasa, tulus ikhlas jadi niatnya, berkorban kerana menurut sunnah, menolong orang kerana lillah. Adat hidup orang pilihan, hatinya tulus berbalut iman, berkorban penuh kesedaran. Beberapa gelombongan bantuan datang bertandang menemui Awang Butet di rumah beliau yang sebelum ini jarang-jarang didatangi orang kecuali saudaranya yang terdekat atau mereka yang berhajat membeli buah-buahan semasa musim buah. Golongan yang datang ini adalah terdiri daripada insan-insan yang merasakan diri mereka terpanggil untuk membela nasib Awang Butet. Antara golongan yang dimaksudkan itu ialah sukarelawan dari Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM. Mereka bermaksud untuk sama-sama berganding bahu dengan pihak-pihak kementerian dan agensi-agensi kerajaan yang lain dan badan-badan bukan kerajaan yang telah sedia menghulurkan bantuan masing-masing. Ketua Kampung Lugu Katimahar Awang Salim bin Adi juga mengambil peranan penting sebagai orang perantaraan antara Awang Butet dengan pihak kerajaan. Bolehlah dikatakan beliau memberikan perhatian sesungguhnya terhadap kebajikan Awang Butet. Alhamdulillah, dengan belas ihsan Kerajaan Kaabah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang disalurkan melalui agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Pembangunan Masyarakat dalam projek Memeduli Warga Emas dan Majlis Agama Islam Brunei, ringkasnya MUIB, dan usaha padu yang tidak mengenal jemu dari badan-badan bukan kerajaan, ringkasnya NGOs, seperti Majlis Kesejahteraan Masyarakat dan Darussalam Holding yang memberi sokongan pemedulian dari segi moral dan material. Rumah Awang Butet bin Murah yang bertempat di Kampung Lugu telah berubah wajah dari sebuah rumah yang agak usang dan sekarang seperti yang kita nampak merupakan sebuah rumah yang sudah selesa. Tambahan lagi, baru-baru ini air bersih telah dibekalkan yang dibiayai sepenuhnya oleh MUIB ataupun Majlis Agama Islam Brunei, dan sebaik saja rumah ini siap nanti insya-Allah bekalan api listrik akan disalurkan. Memulakan apa-apa juga acara pada pagi ini sama-sama lah Allah dan semua apa yang kendali yang kami tahu ada izin pokoknya rumah warga emas Pakcik Butet bin Murah. Semasa kunjungan kali ini, seramai hampir 20 orang sukarelawan dan relawati dengan mengarak bendera kebangsaan hadir ke rumah Awang Butet untuk memucang-mucang. Perkataan memucang-mucang adalah perkataan Brunei yang jarang lagi kedengaran ketika ini yang membawa erti bekerja beramai-ramai atas semangat sukarela tanpa menerima bayaran bagi melaksanakan pekerjaan yang bersifat kemasyarakatan dan kebajikan. Jangan kacau.
Bersama rombongan memucang-mucang ini ialah Yang di-Pertua Majlis Kesejahteraan Masyarakat, Datin Paduka Hajah Intan binti Kasim dan beberapa orang ahli jawatan kuasa tertinggi. Dalam wawancara baru-baru ini, Datin Paduka Hajah Intan menyeru agar lebih banyak lagi pihak-pihak swasta tampil ke hadapan ke arah sama-sama mendukung semangat memucang-mucang. Ada satu kes di Lugua tu bekerjasama dengan satu agensi company untuk membina semula rumah, dan masa ini sedang dalam progres, dan kami berharap banyak lagi company-company yang mahu bekerjasama terutama sekali untuk memberikan kewangan ataupun bantuan dari segi material perumahan, kerana banyak yang mereka-mereka yang tercicir ni yang rumah mereka macam tidak sesuai untuk didiami lagi bah. Jadi bila ke sana pun macam sedihlah melihat kan, dan MKM banyaklah melawat ke rumah-rumah seperti ini. Bendera kebangsaan pun sudah terkibar di rumah Awang Butit. Setiap sukarelawan dan relawati masing-masing dengan peranannya. Ada yang mengecat, ada yang menukul, ada pula yang menggergaji. Rumah Awang Butit bergaplah beberapa ketika oleh gempita semangat memucang-mucang. Rumah dengan sekelip mata bertukar wajah. Wajah wira-wira juga berubah seolah-olah telah berjaya memerangi kemiskinan, penderitaan dan kekusutan. Jika Awang Butit gembira, sudah pasti ia merupakan satu kemenangan bagi wira-wira MKM ini. Salah seorang dari wira-wira MKM ialah Naib Yang di-Pertua ketiga, Awang Haji Hasbullah bin Haji Awang Damit, yang selalu berada di barisan depan di setiap medan memucang-mucang. Beliau menerangkan kehadiran rombongan sukarelawan ke kampung Lugu ini. Dalam memeduli warga emas di negara Brunei Darussalam. Acara pada pagi ini memang disertai oleh para sukarelawan dari Majlis Kesejahteraan Masyarakat sendiri dan juga sukarelawan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Saripali. Jadi alhamdulillah kerjasama yang telah ditunjukkan pada pagi ini telah mendatangkan dan membuahkan satu hasil yang cukup memuaskan dan mengembirakan pada pihak klien kami sendiri, iaitu Pakcik Butit. Dan memang hasrat kami melihat suasana ini lebih-lebih lagi untuk menampakkan satu keadaan yang mengembirakan bagi warga-warga emas yang memang keadaan mereka sangat-sangat memerlukan bantuan. Dan ini adalah salah satu aktiviti yang berkebajikan yang dilaksanakan oleh Majlis Kesejahteraan Masyarakat. Dan juga untuk pengetahuan, acara ini adalah sebahagian daripada acara-acara ataupun perkara-perkara yang di mana segala apa juga sumbangan-sumbangan ini memang dikeluarkan oleh pihak MKM sendiri dan atas usaha kerjasama dari pihak Darussalam Holding. Jadi alhamdulillah kerjasama dari pihak NGOs dan swasta memang cukup mengembirakan, di mana ada sokongan-sokongan dari pihak swasta dalam sama-sama menjayakan apa je bentuk aktiviti kebajikan yang dilaksanakan di mana-mana saja, walaupun perkara ini dilaksanakan hari ini di Kampung Lugu. Sifat ikhlas dan rela berkorban menjadi sifat yang diutamakan dalam kehidupan orang-orang Brunei. Orang tua-tua mengatakan bahawa dengan bersifat ikhlas, setiap pekerjaan akan menjadi amal saleh yang diredai Allah. Dengan ikhlas dan rela berkorban,
rasa setia kawan sosial akan semakin tinggi, berakar dan kemudian membuahkan persaudaraan sejati sesama umat. Kita kalungkan ungkapan ini kepada para sukarelawan kita ni. Apa tanda orang Kitani tulus ikhlas di dalam hati? Apa tanda orang Kitani tulus ikhlas pakaian diri? Apa tanda orang Kitani rela berkorban sampai mati? Apa tanda orang Kitani berkorban tidak mengharap ganti? Apa tanda orang Kitani ikhlasnya tidak berbelah bagi, relanya tidak dapat dibeli? Syabas sukarelawan yang sedia menghamba diri demi kepentingan ummah. Hingga bertemu kembali di episod yang lain.